spesifikasi dadah yang ada di pasaran sekarang ni. Okay, jadi ini background dia walaupun tak ada kaitan tapi saya just nak tunjukkan. So klasifikasi ni kita classify ikut dia punya karakteristik, efek kepada badan. Okay, jadi contohnya kalau macam haiwan tu macam ni lah karakteristiknya. Okay, amfetamin kita panggil stimulan. Hallucinogen is hallucinogen, narkotik ataupun opioid lah macam heroin lah. Heroin, morfin, okey. Inhaler ni contohnya kalau yang banyak hidu-hidu tu, hidu gam, hidu petrol, okey, ini kita panggil inhaler. Itu pun salah satu penagihan jugalah ya. Cannabis daripada marijuana. Selain tu isap rokok, tobacco, sedatif, hipnotik, anxiolytic ni contohnya Aramin 5 itu dianggap sebagai inilah sedatif, hipnotik, anxiolytic ataupun mungkin ada yang menyalahgunakan ubat tidur, okey. And then alkohol, kratom is ketum lah Dan juga sekarang ni ada banyak peningkatan kes penyalahgunaan dadah sintetik. Dadah sintetik ni contohnya sintetik cannabinoid. Saya ada pesakit yang dia ambil dadah sintetik ni dalam vape. Vape ni is a bit tricky sebab sekarang kita masih belum ada law yang regulate penjualan vape ni. Jadi vape ni diorang senang nak dapat. Ada yang beli dekat Shopee. Ada yang dapat daripada kawan. Dia macam agak berleluasa lah. Actually all these new drugs ni, kita panggil new psychoactive substance actually lagi bahaya daripada dadah-dadah yang sudah sedia ada yang agak tradisional sebab macam daripada pemerhatian saya sendiri pesakit yang ambil sintetik drugs ni dia punya simptom tu lain macam sikit. Dia macam agresif, dia lagi agresif dia punya psikotik tu lagi psikotik lah daripada pesakit yang ambil dadah yang tradisional. So contohnya kalau ambil dadah tradisional tu mungkin dia punya psikotik ataupun perangai yang agak luar biasa, perangai pelik-pelik ni mungkin sehari dua hari dah hilang dah bertambah baik tapi ambil sintetik drugs ni berminggu-minggu sampai ada satu pesakit tu kita perlu bagi rawatan elektrik. Dah jadi macam pesakit mental kronik yang lain yang tidak menyebabkan dedah. Jadi nak tunjukkan dia punya keterukan efek daripada ambil dadah sintetik ni. Jadi kita tengok statistik sikit lah. Ini saya ambil daripada website AADK. Ini data sebelum COVID. Jadi saya tak pasti COVID ni mempengaruhi ke tak kita punya jumlah penagih di Malaysia lah. Walau bagaimanapun sekarang actually kami sedang mengumpulkan data untuk melihat trend penagihan dadah daripada 2018 sampai 2021. Jadi sekarang tengah collect data lagi. Jadi kalau dah siap tu kita boleh nampaklah apakah kesan COVID terhadap penagihan dadah di Malaysia. Okey. Jadi ini sebelum COVID lah Jadi kita boleh nampak not just bukan sahaja 2018 compare dengan 2019 actually dari tahun ke tahun dia makin meningkat jumlah penagihan dadah ni. Majoritinya adalah lelaki compare dengan perempuan lah. Perempuan just sedikit saja. Jadi majoritinya adalah start daripada teenager, daripada remaja. 68% adalah yang adult umur 19 sampai 29 dan seterusnya lebih kurang 30% adalah umur 40 tahun dan ke atas. Ada kanak-kanak pun ada 0.04%. Okey. Jadi pada tahun 2019 dadah yang paling banyak digunakan adalah ATS ni adalah stimulan lah opiates ni contohnya macam saya cakap tadi morfin dan heroin. Jadi macam mana kita nak kategorikan, kita nak cakap seseorang itu actually mengalami masalah penagihan dadah. Jadi ini kalau bagi dalam bidang medical kita gunakan kriteria tertentu lah untuk kita diagnosekan, bagi diagnosis bahawa seseorang itu ada masalah penagihan. So contohnya kalau tak ada dadah tu asyik rasa gian atau rasa rindu, asyik terfikir je pasal dadah tu, terfikir macam mana nak cari, macam mana nak dapatkan jadi sampai tak dapat fikir perkara lain, asyik terfikir pasal dadah saja. Okey, itu kita panggil cravings ataupun gian lah ataupun ada certain pesakit saya dia tak suka bila saya cakap gian, dia cuma cakap rindu saja. So actually rindu tu sama macam gian lah. So sebelum ni pernah nak stop nak pengambilan dadah tu tapi tak berjaya. Dapat stop mungkin sekejap je, seminggu 2 minggu, lepas tu ambil balik. Sebulan 2 bulan, lepas
lepas tu ambil balik. Ada yang dapat stok sampai setahun, 2 tahun, lepas tu ambil balik. Okay. Ada banyak faktor lah yang menyebabkan relapse ini berlaku. And then taking the substance in larger amount or longer than intended. So actually mula-mula plan nak ambil mungkin sikit saja, mungkin 1/3 tube contohnya lah. Tapi lepas tu terambil lebih daripada 1 tube. Okay. Ini disebabkan dia tak dapat nak control lah, macam lack of control. Macam saya cakap tadi kan, disebabkan all this impairment dalam struktur otak dan ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak ni lah, so menyebabkan dia tak dapat nak control. Jadi dia terambil lebih daripada yang di plan dan ambil lebih lama lah daripada yang dirancang. Okay. So masih menggunakan dadah walaupun dah tahulah dadah tu membawa banyak kesan yang negatif dalam kehidupan seseorang. Okay. And then walaupun perasan pengambilan dadah tu menyebabkan masalah dengan keluarga, masalah di tempat kerja, masalah dengan rakan-rakan, tapi masih juga tak dapat nak berhenti, masih juga meneruskan masalah penagihan tersebutlah. Aspek lain dalam kehidupan terabai disebabkan masih preoccupied dengan masalah penagihan tersebut. Okay. Dan seterusnya ada bila tak ambil dadah tu akan ada kesan-kesan yang kurang selesa di badan lah. Okay. Dan kita panggil sebagai withdrawal. So withdrawal ni berlaku apabila tiada bahan kimia tu dalam badan dan menyebabkan reaksi, badan kita memberi reaksi lah disebabkan ketiadaan bahan kimia tersebut. Okay. So ini contohnya, contoh graf ni. So, warna biru ni adalah level paras dadah di dalam badan. Jadi ini kalau baru lepas ambil paras dadah tu tinggi. So contohnya sehari tak ambil dia turun. 2 hari tak ambil turun. Tapi ada certain dadah tak payah tunggu sehari 2 hari, beberapa jam tak ambil pun akan dah start rasa withdrawal ni kan. Okey, jadi beberapa ketika tak ambil dia makin turun bila dah sampai ke satu tahap paras dadah tu rendah. Jadi akan mulalah rasa simptom-simptom withdrawal. So macam mana contoh-contoh simptom withdrawal ni? Okey, so setiap simptom ni bergantung pada dadah yang diambil lah, tapi ini secara general. Contohnya rasa loya, rasa nak muntah, sakit perut, cerit-berit, lepas tu mengganggu selera makan, mengganggu tidur, mungkin ada rasa macam nak demam, menggigil-gigil, jantung berdegup laju, and then bila kita cek tekanan darah, kita cek nadi pun semua memang tekanan darah tinggi, nadi dia lebih laju daripada biasa, rasa badan lemah, sakit-sakit badan, ada yang mungkin susah nafas. Lepas tu kalau yang sampai tahap teruk mungkin boleh menyebabkan sawan. Okay. Jadi withdrawal period ni, masalah withdrawal ni bukan sahaja menyebabkan simptom-simptom fizikal, boleh juga menyebabkan simptom psikologikal. Okay. Simptom psikologikalnya contohnya agresif, ini sangat common. Okay, halusinasi. So halusinasi ni ada banyak subkategori lah. So contohnya halusinasi audio. Mungkin seseorang tu kalau sedang mengalami halusinasi dia akan dengar suara walaupun suara tu actually tak ada dekat situ, dengan macam suara bisikan suara ke, dengar apa-apa bunyi lah yang orang lain tak boleh dengar pun tapi dia sahaja boleh dengar. Ataupun halusinasi visual. Visual ni kalau dia nampak image yang orang lain tak boleh nampak. Mungkin nampak image hantu, mungkin nampak image ahli keluarga yang sudah meninggal ke contohnya. Okay, ini semua kita panggil gangguan halusinasi lah. Okay. So delusion ni adalah kepercayaan yang tidak berasas. Contohnya lah, mungkin dia percaya bahawa ada orang buat jahat pada dia ataupun buat jahat dengan bagi sihir pada diri dia. Okay, walaupun actually perkara tu tak benar pun. Ataupun delusi yang sangat common bagi orang yang mengambil alkohol. Delusi dia percaya bahawa mungkin dia punya isteri ataupun suami ada affair dengan orang lain. So menyebabkan dia rasa jealous lah. Walaupun actually perkara tu tak benar, perkara tu tak berasas pun. Tapi dia percaya sampai mungkin itu yang menyebabkan dia bertindak agresif. Bila tahap withdrawal juga mungkin boleh menyebabkan rasa anxious, rasa cemas, rasa susah hati, macam confused, tak pasti sekarang dia dekat mana, tak pasti sekarang pukul berapa, and then macam tak kenal orang di sekeliling. Itu kita kata confused lah. Ini kalau dah
dah agak severe lah. So semua perubahan dalam otak ni, dalam struktur otak, dalam bangkitan dalam otak ni pada peringkat awalnya adalah temporary, tidak berkekalan. Provided kalau seseorang itu cepat berhenti, okey, jadi punya struktur otak, bangkitan dalam otak tu dapat kembali kepada level yang normal lah macam sebelum mereka mengambil dadah. Okey. Tapi kalau tak berhentilah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak berhenti, and tak ada effort pun nak berhenti, okey. Lama-lama perubahan struktur otak ni akan berkekalan, akan kekal. Ketidakseimbangan bangkitan dalam otak itu juga akan berkekalan, dah tak dapat kembali kepada normal. Jadi eventually lama kelamaan akan jadi penyakit yang lain lah. So contohnya kalau penyakit mental lah, macam awal-awal tadi halusinasi, delusi tadi tu, okey, mungkin pada peringkat awal kita bagi ubat, tidak lama lepas tu okey, dah tak ada gangguan tu semua, okey, kita pantau, kita boleh berhentikan ubat. Tapi kalau dah ada penyakit skizofrenia, perlu makan ubat sampai bila-bila lah, berkekalan lah, sebab dah jadi penyakit yang severe lah. Macam tadi cuma simptom saja, mood simptom. Jadi lepas makan ubat mungkin okey, kita pantau, okey, kita boleh berhentikan ubat tu. Okey, tapi kalau dah ada penyakit, okey, ubat tu kena makan sampai bila-bila. Kalau tak makan boleh dapat relapse. Okey. Jadi bukan setakat masalah mental, masalah penagihan ini juga boleh menyebabkan masalah medikal yang lain. Contohnya dia akan melemahkan sistem imunisasi badan, jadi menyebabkan senang untuk dapat infection. Jadi infection yang agak common bagi pesakit yang ada masalah penagihan ni, contohnya HIV, AIDS, TB, okey. Lepas tu pun juga boleh dapat masalah jantung. Kan mula-mula masa withdrawal tu mungkin jantung berdegup laju. Okay, tapi bila dah dadah tu dah clear daripada badan, okay, jantung akan bekerja macam biasalah, akan kembali pada normal. Okay. Tapi kalau dah banyak kali macam tu, kesan dadah tu dah jadi toksik dalam badan, okay, akan boleh dapat penyakit jantung lah. Bukan setakat sementara saja ini berkekalan. So kena makan ubat untuk jantung pula lepas tu. Akan boleh merosakkan hati, juga boleh dapat angin ahma, boleh dapat pendarahan dalam otak contohnya kan, yang berkekalan lah. So kalau dah ada pendarahan dalam otak ni mungkin akan melumpuhkan badan, okey, dah ada masalah lain pula. Alright. Jadi kita pergi kepada rawatan.